الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang dihormati dan dikasihi dan pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Nama Taiping, imam dan ashabul fadilah, semua pegawai-pegawai masjid, staf pimpinan masyarakat di sini yang hadir pada malam ini, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan, muslimin, muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tetamunya, dan mudah-mudahan apa yang sama-sama kita laksanakan ini mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala ataupun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan bagi kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada bila-bila masa saja. Ini tuan-tuan dan puan sekalian, insyaallah pada malam ini saya bawa anak kita, tuan-tuan yang belum ada kitab, ibu-ibu pun yang belum ada kitab. Di sebelah sini ada, saya bawa kitab Tafsir Al-Quranul Hakim jilid yang pertama. Jadi boleh dapatkan di sini. Kemudian insyaallah pada malam ini kita akan tengok ayat 28 dan ayat 29. Kita berhenti itu 31 hari bulan 12, terhenti ayat 27. Malam ini kita nak sambung ayat 28 dan ayat 29. Di sebelum kita sambung, marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa
bahagian tafsir atau betul saja. Dia ada sila balik. Summa yumitukum. Sini dia baca summa yamitukum. Karena kalau bahagian tafsir, untuk buka bahagian tafsir ke surat 24. Ada kalau yang tengok kitab tu, saya mohon tolong betul saja. Karena butuhkah balik atas yami itu buat balik depan ataupun dhamma. Summa yumitukum. Takut anak kita ataupun kita sendiri kita baca pada waktu lain, kita baca dengan balik yang salah. Summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Satu lagi dan ubah turji'un dari situ ubah turja'un. Anak pangkah balik bawah tu buka balik atas, buka ke bawah. Anak ayat Quran ni tentu ada kesilapan. Kita balik teruskan disusun kitab kita ni pada mukadimah kitabnya ada halaman yang tulis Al-Quran sahaja. Macam yang ni halaman ni terkesilat, yang ni tak silap. Yang silatnya bahagian tafsir mungkin salah apa-apa. Allah Ta'ala alam. Jadi apapun insyaAllah yang kita boleh kesat, kita ubah selesai. Lagi kita boleh silatkan. Huwaladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Huwaladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Summa istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Summa istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Wa huwa bikulli syai'in 'alim. Wa huwa bikulli syai'in 'alim. Shadaqallahul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian, pada malam ni kita dapat baca dua ayat 28 dan ayat 29 daripada surah Al-Baqarah yang berarti ataupun terjemahan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Betapakah kamu, makna yang ditulis dalam kitab kita ni, terjemahan ayatnya adalah diletakkan betapakah kamu. Kalau boleh kita kata bagaimanakah kamu, kaifa, bagaimanakah kamu, betapakah kamu, bagaimanakah kamu tergamak kufar ataupun kufar yakni tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal adalah kamu dahulunya mati. Terus Allah letakkan persoalan, bagaimanakah kamu tergamak kufar ataupun tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal adalah kamu dahulunya mati. Semua kita dulu ni asal daripada tak ada, asal daripada tak ada.
menyiapkan tuan-tuan sekalian kehidupan. Anak membesar daripada sehari ke sehari sampai ke peringkat dewasa ni. Anak sampai ke peringkat dah 50, dah 60. Anak. Kemudian dia kata di sini, kemudian ia mematikan kamu. Lepas kita hidup ni, baik siapa pun kita. Ada kecimanek ke, tak ada kecimanek ke, darah tinggi ada ke, tak ada ke, kok mana pun nak kena padam. Kok mana pun nak kena padam. Kerak demam ke, tak biasa demam, tak daripada kecil sampai ke tua, tak biasa demam. Tepuk dada bila lagu mana pun, satu hari nak kena jalan juga. Hari tuan-tuan sekalian, ketetapan. Kemudian ia mematikan kamu. Pak kita hidup, kita pakai mati. Kemudian ia menghidupkan kamu. Ini ini sejak mana keyakinan kita. Lepas kita padam, kita nak bangkit balik. Kalau keyakinan yang kita kata kuat, karena kita beriman dengan kita mati, lepas itu kita akan dibangkit dan dihitungkan setiap apa yang kita lakukan, sama ada besar ataupun kecil. Atau sekalian, insya-Allah kita sentiasa dalam keadaan berhati-hati, dalam keadaan takut. Pasal apa? Pasal kita nak kena hitung balik segala amalan yang kita buat, sama ada zahir ataupun yang tak nampak di mata kasar. Anak Allah Subhanahu wa taala, wallahu muhitum bil kafirin. Anak kita biasa dah baca dulu ni pada pertemuan kita yang sebelum ini. Anak ada ayat wallahu muhitum bil kafirin. Allah Subhanahu wa taala. Ayat 19 kita akan baca dulu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengepung. Tahu sama ada pejabat yang kita buat tu orang nampak ataupun tidak. Orang nampak kita berlakon cantik ya. Orang tak nampak teruskan kita ikut suka kita. Hak ikut suka kita, orang tak nampak tu pun Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala nampak. Jadi teruskan dia kata di sini, kemudian kepadanya lah dikembalikan kamu. Anak kepadanya lah dikembalikan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dikembalikan. Kemudian ayat 29. Dialah yang telah menjadikan untuk kamu sekalian yang ada di dalam bumi. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan untuk kita semua ni yang ada di dalam bumi. Hak atas darat pun untuk kita manfaatkan, hak dalam lautan pun untuk kita ambil manfaat, hak dalam perut bumi pun Tuhan bagi kepada kita untuk berusaha menyelidik dan mengambil manfaat daripadanya. Kemudian ia berhadap kepada langit, maka ia menjadikan 7 lapisan langit. Allah Ta'ala menjadikan 7 lapisan langit. Kalau kita dengar dalam ceramah ataupun dalam kuliah Isra wal Mi'raj, selalunya tuan-tuan baca kitab Isra wal Mi'raj. Contohnya kita ada kitab nipih ya. Kitab nipih. Contohnya kitab tu ditashihkan oleh Tuan Guru Haji Omar Zuhdi, Pondok Lanang, Kari Panjang. Saya dapat dulu ni tuan-tuan, nama kitab tu pun kitab apa nama yang ayanda saya dulu ni. Simpan korek-korek lemari jumpa. Kita nipih lah. Tapi cerita daripada awal sampai naik ke langit
dalam Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tengok teruskan baca surah langit pertama, langit kedua sampai tunggu dan sebagainya. Allah kata di sini Allah jadikan wasawwahun sab'a samawat, 7 perkara ini, dan ia mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Okey. Kemudian kita tengok tafsiran ataupun keterangan ayat. Atau dari kitab tuan-tuan tengok. Yang pertama, dia letak tajuk di sini, pengarang letak tajuk di sini, apakah sebab manusia kafir dengan Allah Subhanahu wa taala? Pasal apa manusia tergamak kufur dengan Allah Subhanahu wa taala? Dia kata sini ayat 28. Ayat yang kita baca tadi ini, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un, menyatakan bahawa apakah sebab manusia kafir dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa manusia bergamak kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan daripada tak ada kita diadakan. Lepas ada tumpang hak dia 100%, kita nak kena mati. Lepas mati nak kena bangkit balik, nak kena cek balik segala ketaslian apa yang kita lakukan masa kita hidup. Masa kita hidup pada suatu tempoh yang lalu, yang sebelum tu. Jadi yang kata di sini, pasal apa? Apakah sebab manusia kafir dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang tergamak kufur ni pasal apa? Padahal bermacam-macam nikmat yang telah dikurniakan kepada mereka. Taklah nak bilang tuan nikmat Tuhan bagi kat kita kak. Pasal tak terlalu banyak. Bahawa kita mendengung tengok diri kita sudah, dan diri kita sudah. Yang pertama, contohnya Allah bagi kita hidup. Kita kira tubuh badan kita. Allah bagi kita hidup. Orang lain berjalan, kita berjalan. Nah, orang lain ada anggota kita pun alhamdulillah Allah bagi anggota. Nah, bagi anggota pula semua berfungsi. Nah, bagi tangan ada spring, tak boleh lagi. Ada umpah betul dulu. Nak jalan pun payah, nak pakai baju pun payah. Okay. Ada jari jemari, semua tak boleh. Baik peranan lagi. Tuhan tarik satu sudah jari ni duduk. Hak ni boleh tapi jari ni. Nak terang nasi pun payah. Nak bawa dulu. Nak bawa tu tak boleh. Cucuk tu hidung naik. Ni tuan-tuan sekalian. Jadi kita sebut selalu lah. Tuhan bagi nikmat apa tu? Sampai doktor kena bagi nasihat. Makan pilih sama. Jangan pantang lalu ya. Ya doktor. Saya ni tak mau doktor, takutlah bunyi pun. Depan doktor. Keluar-keluar pada doktor saya lagi. Amai cakap sapu. Birusuk sapu. Nalak sapu. Tak peduli. Semua skor kata makan. Nikmat Tuhan bagi makan sedap. Alhamdulillah. Telan bila apa pun. Itu satu nikmat. Lepas itu pula kalau makan saja tak berak. Kacau tuan-tuan. Makan tak berak. Tak usah lama lah, 2 hari sudah. 2 hari skor cakap dia, skor mana-mana nasi goreng ayam, nasi ayam begitu ini, kena 4-5 pinggan. Lepas itu tak buang. Gimana jadi tuan-tuan? Dia jadi dengung. Dia jadi tak tahu nak duduk. Nak tidur pun puasa ke perut dulu pernah tak? Ada sengkak tak boleh nak tidur. Okay. Tuhan bagi nikmat buat. Maka makan duduk tak ada sampai setengah jam baru buat. Alhamdulillah.
3 hari. 3 hari tak bentuk masjid, pening kebalau. Anakku kata nikmat Allah. Pasal apa? Kita terlalu banyak. Anak terlalu banyak. Tengok lagi nikmat kasih sayang Allah bagi. Nah, orang taping nikah dengan orang Johor, mana kita nak duga, mana kita nak sangka. Anak duduk di mana-mana kata beli rumah kami, duduk kami. Semua Allah SWT bagi kepada kita. Cuma kita yang tuan-tuan. Pasal kita lawan dia, kita tengok. Nah, pasal kita lawan Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang Allah turun bala yang ulama sebut kata sekalian, bala yang Allah turun ni kadang-kadang bala itu ditakdir untuk memberi didikan. Nah, bala Allah turun untuk memberi didikan kepada kita. Tuhan uji kita supaya kita boleh berfikir. Ini Tuhan turun bala. Kita baru duduk dalam selur, dia sini buat konsert K-pop lah. Nah, buat konsert K-pop. Saya pergi baca khutbah 2-3 minggu sudah. Masa 2-3 hari K-pop di Masjid Binjai sebelah Penang. Saya sebut lagu pula. Saya kata di atas member yang suci ini ingin khatibnya nyatakan, di manakah pihak yang bertanggungjawab mengadakan program ini? Nah, siapa yang bertanggungjawab mengadakan program ini mesti diambil tindakan oleh pihak yang berkuasa. Di mana Jabatan Agama? Di mana Polis Diraja Malaysia? Di mana Buk Kebenaran? Dia kata betul. Dia kata sampai ke tahap bukan kata orang buat secara rahsia, buat secara terbuka, bukan 100 orang, mungkin ribu main program tu, pendek kata mustahil tak tahu. Sedangkan khatib di atas member mengajak para jemaah supaya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun di soal siasat disabitkan dengan kesalahan pelbagai. Sedangkan matlamat untuk mengajak orang bertakwa kepada Allah. Berapa kita buat. Nah, khutbah boleh hantar SP mai tiap-tiap masjid. Macam kuliah. Kuliah masjid lama, SP ada masjid lama ni mai orang. Masjid Telekom dia hantar, Telekom lah. Boleh hantar. Hak konsert orang pakai berapi tu, dia boleh tak, serupa tak tahu. Tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian bila sebut habis khutbah tuan-tuan. Bendahari seorang lagi mungkin dia punya cecek dan pun. Dia punya maki saya. Saya pergi lewat. Pakai baju kerja itu. Masuk dalam masjid, terus pergi belakang, londek baju kerja, sekelum juga. Jadi nak balik baju kita tahu. Balik baju kita. Saya lalu pengurusi bawa saya lalu untuk tiap dia kutip duit. Sampai kutip duit nampak saya bunyi kuat. Saya tanya siapa? Saya buat makin tak. Ini dia kata kiam. Apa tengok mulai baru. Tuan muslimin yang dirahmati Allah. Kalau tak ada pikat lagi kita pun tak tahu. Ya. Rumah biji pom kena jabatan relax. Naik tingkat 1 kena naik tingkat 2, naik tingkat 3, ayam naik serang. Nah, semua orang pakai peserta. Kita pakai tengok ni bukan jadi di Amerika, ni bukan jadi di negara luar. Yang kita tak boleh pergi tengok ni pakai boleh pergi tengok. Nah, kau rambut kembang turun. Kau kata kita bohong. Kita kan. Tapi tak boleh jadi pengajaran. Patutnya jadi pengajaran. Tuhan turun bala lagu ni Allahu Akbar. Kalau takut kepada Allah, dosa berlanjut program-program tersebut. Berhentilah sah. Dosa salah berhenti terus. Berhenti segala program-program yang
Betul ya? Ketua Bangsa Trust. Nama apa? Hafsi itu kan? Kalau buat dia buat ulasan. Dia kata orang berkomen pasal perempuan muda apa anak remaja kita perempuan ni tak tahu apa dok nak ke lelaki dah tapi mampak tak faham kali nampak Korea lah dia naik atas petak contoh sekalian sanggup membiarkan pipinya dicium oleh puak ni cium saja tak cukup puak ni peluk ke belakang pula contoh sekalian anak siapa orang Melayu biar kita rasa cukup malunya imej dia cukup Islamik berduduk tapi biarkan diri dia dipeluk dan dicium di khalayak ramai oleh anggota kumpulan K-pop. Orang tak boleh kerja buat ni haram kosmo. Lepas tu orang tanya pula lagu mana hak kamu kembang atau ni peluk jago badminton negara. Betul tak? Sebut lagu ni. Dia kata aku tak faham. Hak ini sebab kebanggaan negara. Ulala. Sebab sebagai satu penghormatan kebanggaan negara. Tak faham. Ini tak. Maksudnya bukan kue guna elak bala Allah, tapi nampak kue dok minta bala Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan apa yang berlaku ini pun tak kita tengok. Nah, tadi saya sebut di Masjid Padang Serai, Mahat tadi. Kita tengok tuan-tuan disebut dah di sini pun sebut sekali lagi. Dengan banjirnya, dengan jenayah yang tak terkawal. Kes bunuh ni boleh kata tiap-tiap hari. Kes sambung tiap-tiap hari, rompak tiap-tiap hari. Rasuah, dosa kira. Sistem kehakiman yang cukup cerah. Salah besar atau sekian yang boleh membabitkan hukuman mati. Ada pasport boleh keluar negara. Wih, cantik. Buat-buat tengok. Nah, maksudnya apa? Bosan. Dengan remaja-remaja kita atau sekian di mana yang saya sebut tadi, hak perempuan, hak lelaki, buat-buat tengok. Tak ada kerja. Sofa lumba haram itu menjamin syahid. Akak naik motor Allahu Akbar, kita pula kena berhenti istighfar mengucap sekali. Naik ni tu dia kaki semua unjuk. Kita dah tengok ada kata kalau lori break lagi ke budak nikah syahid dia. Syahid. Maksudnya tak tahu. Mungkin apa yang disebut oleh Rasulullah takut ni tuan-tuan. Nabi kata idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala qila wa ma hiya ya Rasulullah. Apabila umatku melakukan 15 perkara, tunggulah bala Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi. Sahabat tanya, wa ma hiya ya Rasulullah? Apa dia wahai Rasulullah yang dikatakan 15 benda? 15 perkara. Tuan-tuan kita semua saya rasa akan sebut tuan-tuan ni ya. Masjid dok lekat, surau dok lekat, 15 perkara mengundang bala Allah. 15 benda ni boleh kata semua dah ada subuh Mekah dalam masyarakat kita. Nah, orang jahat dipuja-puja. Nah, dimuliakan ataupun mengiyakan wabar sadiqi, mengiyakan apa yang diperkatakan oleh sahabatnya. Nah, yes, betul tak salah jadi kempu. Kok mana kau kualu? Tak jadi tuan-tuan sekalian. Waktu khizatil qiyad wal ma'azif. Banyak tuan-tuan sekalian apa nama para artis di sana
disebab dengan penyakit orang kena angin akbar. Banyak ramai. Bukan orang darah tinggi saja. Dia tanya ni pasal apa Pak Long jadi lugu ni Pak Long? Jawab dengan Mak Long, dia kata, Pak Long ni lupa makan ubat darah tinggi 3 hari dah. Anak tu dia jadi lagu tu lah, darah naik ke otak Ustaz. Oi, ni hak lupa makan darah tinggi. Tetapi dia rasa panggil pakcik ni pasal apa makcik? Tak tahulah, pergi cek doktor kata semua good lah. Nah, hak atas bawah pada start sampai 20. Hak bawah pun tak lebih daripada 80, 81 yang habis banyak pun hak bawah. Gula, pakcik jaga. Gula ni kira-kira tak sampai 5 lah gula pakcik. Tak biasa dah, tak biasa. Kena tak tuan-tuan? Kena. Jangan kata kita peringkat dewasa, warga emas. Budak umur 11 tahun pun lagi ada kena angin akbar ataupun stroke. Ini mungkin. Ada rihan amra. Au khasfan ataupun gempa bumi. Gempa bumi. Itu kita kaitkan tsunami. Orang kata gempa bumi di dasar lautan. Yang ini tuan-tuan orang pergi tengok di Dabung di mana dia kata Allah lebih kurang gempa, lebih kurang tsunami. Itu kita kirakan kita. Negara-negara lain Indonesia, negara-negara lain yang boleh dikatakan bukan menjadi satu perkara biasa bagi mereka. Yang ketiga, al-maskhar kata Nabi. Apa dia? Berubah menjadi makhluk lain. Kan ini, betul. Tarkik kalau dah mula-mula tadi. Kalau kita tengok siapa nak jadi ni manusia akan datang ni. Nah, dengan gelagat naik motor. Nah, naik motor sudah pula lepas tu ada saya tengok satu video juga. Naik motor 2 orang. Dia bawa apa nama markah dia lah, apa panggil markah. Dia bawa markah di belakang. Yang markah ni bukan duk kapok lagu kita dulu. Markah ni duduk belakang-belakang. Entah faham ke belakang. Driver duduk kat tu, numpang duduk tengok dulu. Duduk dulu, pegang dulu. Pegang power dia. Power dia bukan naik biasa, power dia ataya. Power ataya. Dia duduk belakang ni, dia boleh duduk kenyek, duduk bye-bye, duduk senyum, duduk menyanyi. Tuan-tuan sekalian, kita tengok ni orang kata tampak ni. Boleh buat tak? Balik lagi siapa main dengan motor di belakang. Duduk belakang, kali dia kat belakang. Bye-bye. Esok petang, esok daripada kajah tak ada. Pasal apa? Malam Ustaz suruh naik tengok ke belakang, dia naik kali ke belakang. Tak ada dua yang lebih sembah, habis hidup apa. Ini kata saya, kalau kita, tapi budak-budak kita boleh buat. Ini kalau kita tengok. Jika apa nak jadi, mungkin. Inilah betul terus clear. Kita tak boleh pergi dia. Kemudian kita dari sini. Yang telah dikurniakan kepada mereka. Adakah mereka belum mahu mengaku dengan kekuasaannya yang menjadikan mereka daripada tidak ada kepada ada. Dengan kelakuan-kelakuan, dengan perangai-perangai yang kita ada, yang kita tengok ni terus lihat, seolah-olah kita tak mengaku bahawasanya kita ni asal tak ada, dia yang bagi jadi. Mereka tegak, sombong, semayang tak mau, tambah kuliah je langsung. Sebut kuliah kata korang. Sebut kuliah kata korang. Khatib jemputan kata korang. Hak tak imam betul dia kata tak imam masjid tak faham. Hak jemput ni duk kata korang. Kita pun pindah tengok tak imam hak betul dulu mana. Rupa-rupanya tuan-tuan. Naik-naik ke imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, doa alhamdulillah sudah 4 kali. Nah, tak ada nak hafid alhamdulillah. Nah, tak ada nak hafid mukadimah. Apa-apanya sekat masjid dah rela. Oh, hak ni hak apa? Hak tak sampai mesej tak apa. Hak sampai mesej rasa di hati, tak boleh. Hak ni kata kau orang, kau tak jumpukan semua main kerana entah orang je. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata di sini, dan manakala ada kepada tiada daripada kita yang ada, kita nak kena mati. Kemudian dia kata di sini, setelah itu dihidupkan mereka kembali, yakni dihidupkan di akhirat. Ya, dan karena itu sekali lagi di akhirat nanti. Tengok baca kitab dan contohnya kitab Tanbihul Ghafilin. Atau tengok kitab Tanbihul Ghafilin, ada riwayat yang menyebut kita mati, lepas ini kita kena bangkit. Bila kita bangkit, kita pakai kokoh bicari Nabi Adam alaihissalam. Diminta tolong Nabi Adam. Wahai Adam, tolonglah kami. Wahai Adam, tolong berdoa kepada Allah supaya Allah percepatkan hisab kami. Adam kata, aku nak tolong hampa lagu mana, aku pun belum tentu dia. Itu doa Nabi Adam. Nabi Adam kata, aku pernah melakukan kesalahan. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Insyaallah tak banyak bulan lagi kita jumpa ayat itu. Jadi terus ada kata hamba pir kat apa? Pir kat no. Kita pakai berderet pi. Nah, berderet pir kat no. Anak pi kat no minta no, wahai Nabi no, tolong kami wahai no. Minta kepada Allah supaya percepatkan hisab kami, tak tahan ini. Nabi Nuh kata, aku telah berdoa kepada Allah semasa di dunia dulu. Aku minta kepada Allah dan aku malu untuk berdoa pada waktu dan ketika ini. Apa jumpa Ibrahim? Kita pakai apa jumpa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim jawab. Nabi Ibrahim kata, apa nak suruh aku doa? Aku juga pernah berdusta dunia. Nabi Ibrahim kata, aku biasa berdusta. Apa dia berdusta? Nabi Ibrahim contohnya kisah di mana disebut dalam Quran. Kisah Nabi Ibrahim yang Teruslian Allah kurniakan hidayah. Allah kurniakan akal fikiran yang cerdik buatnya. Ibrahim masuk menggunakan penukul katuk segala berhala yang ada. Lepas tu tinggal berhala besar. Ambil penukul tu, kapak tu, letak pada berhala yang besar. Tengah letak sedikit tu kan. Lepas tu tak kena tangkap Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, mana ada bukti? Cari bukti. Cek tengok bukti tu ada. So ekor besar sekali. Ini dia, hak katuk ni dia, bukan aku. Nabi Ibrahim kata, aku biasa berdusta. Bukan dusta, aku. Tapi nak apa? Betapa teruslian tawaduknya. Betapa tawaduknya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku tak boleh berdoa, kata Ibrahim. Apa pergi jumpa Isa? Pergi jumpa Nabi Isa. Nabi Isa kata apa? Nabi Isa kata, aku nak doa dengan apa macam mana? Aku pun mereka kata
Aisyah ialah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan kelebihan anak yang Allah kurniakan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya kita berbangga, kita buktikan bahwasanya aku seronok sungguh, aku sayang sungguh dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi usaha lipat ganda untuk dekat diri dengan Nabi kita. Kita hari ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok macam baru ni kita sebar satu video ceramah mengajar. Ini pun satu lagi masalah kita tuan-tuan. Tuan-tuan sini dapat seorang ustaz, dia mengajar, siap dia ulang pula. Dia kata saya ulangi kenyataan saya bahwasanya ilmu tasawuf lebih teruk daripada ayat ajam. Ada. Di sini banyak tuan-tuan. Pasal ustaz pun juga mengajar begini. Sebut dulu. Jangan tuan-tuan. Ilmu matematik, ilmu sains, ilmu biaya, semua kita belajar, tak sepatutnya kita hina. Tak sepatutnya ilmu dunia, tak sepatutnya kita hina ilmu. Apatah lagi tuan-tuan, ilmu untuk mendekatkan diri kita, untuk memperelok dan mempercantikkan akhlak kita. Kita duk ngaji akan ada mula daripada sifat ujub, kemudian lahirnya sifat takabur dalam kitab mana? Dalam kitab yang diteruskan dalam ilmu mana? Dalam ilmu tasawuf yang dihina lebih teruk daripada ayat ajam. Itu dia. Ni ada ustaz lagi tuan-tuan, Imam Ghazali panggil Zali tak? Kemana? Dipanggil Zali ya? Maka wapak dia dulu. Imam Syafi'i panggil PI. Kita PI ada gini, ada lawak tak gamak panggil PI, abang PI. Dia Imam Syafi'i panggil PI ya. Tak boleh. Itu masuk. Kita lupa innal ulama ahum warasatul anbiya. Sungguhnya ulama adalah pewaris Nabi. Ini bukan JKK kata. Ini Nabi kata. Nabi tidak berkata-kata melainkan wahyu daripada Allah. Tirahlah tu. Ini kita tepuk dada, kita ni pakai Quran dengan sunnah. Padahal apa yang Nabi sebut pun kadang-kadang kita lagu, tuan-tuan sekalian, buat tak nampak ataupun menolak. Tuan-tuan sekalian, konon seolah-olah kita ni alim turun daripada langit, tanpa tuan-tuan sekalian diajar sepatah dua oleh orang-orang yang lebih terdahulu daripada kita, ataupun ustaz-ustaz, para ulama-ulama yang terdahulu. Punyalah sabar. Nauzubillah. Anak ni jaga tuan-tuan sekalian, penyakit ni jaga. Anak dia sampai satu peringkat tuan-tuan, dia tak mengaji. Okey. Dia tak mengaji. Kalau dia kata dia nak ngaji ustaz ni, ustaz ni dia tak marah. Penyakit ni bahaya sebenarnya tuan-tuan. Ilmu tu kita lalu luas. Bukan semua lalu kita tuan-tuan boleh. Kita kata nak mengawal ataupun kita ada, semua tak boleh. Kita pakai kongsi secara bersama. Ini betul. Ni menidakkan itu, menidakkan ini. Tak cukup. Orang galak menidur Rasul macam teh pusat. Orang buat tahlil macam upacara siap bawah hijau. Mana boleh cakap kalau tu tuan-tuan. Sombong sangat, angkuh sangat kita. Ini dah ada kata sekarang keluar daripada mulut-mulut orang yang bergelar ustaz. Na'udzubillah. Kemudian teruskan dia kata di sini, dihidupkan di akhirat, kemudian dikembalikan untuk dihitung. Ini tuan-tuan. Dikembalikan untuk dihitung. Hitung habis semua. Curi telur ayam sebiji pun dia tanya. Curi belah. Injin jet Johang pun dia tanya. Curi anak ayam pun dia tanya. Lembu lagi tanya. Sah. Kemudian dikembalikan untuk dihitung,
dikira dan dibalas di atas itu. Kemudian sekaliannya itu menunjukkan dengan terang bahawa Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka adakah dengan kekuasaan yang nyata itu mereka masih engkar jua? Ya, sekalian. Waktu itu sekalian, marilah sama-sama kita cuba dekati kalau adik-adik kawan-kawan kita yang masih bersikap sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Cuba pujuk cari jalan sehikmah mungkin. Macam mana kita nak buat? Itu nak sembah. Kadang-kadang kita tidak sembah, tak berhujah dengan dia, tak lontarkan pandangan kita. Dia tak campur, dia tak mengaji kata sekalian. Tapi sama dengan orang yang bercampur dan orang yang mengaji. Jadi kita sampaikan cerita. Pasal ni, sebab ni, setakat mana aku tahu. Kalau anak tahu dalam, jom petang esok pukul 6.30 amali aku balik. Sampai Aisyah, sampai Aisyah, biar Aisyah, lepas tu balik aku belajar pula. Anak makan apa? Roti nan tanduri aku belajar. Kata sekalian. Nak cari je, suruh dia main, kata sekalian, dekat insya-Allah. Kalau tidak, kata sekalian, terus dengan fikrah anak ataupun pemikiran yang kata sekalian berasa seolah-olah dunia hak dia hidup tanpa memerlukan bantuan daripada sesiapa. Anak penyakit inilah yang timbul, kemudian bila ada dalam diri penyakit ini, kata sekalian, dia bukan kuai babik, tapi dia kuai anak. Semakin hari kata sekalian, dia semakin bersikap ataupun bersifat takbur membesar diri. Tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, yang kedua, bumi untuk kamu. Bumi untuk kamu. Allah menjadikan bumi, apa yang di bawahnya dan di atasnya, semuanya untuk kamu. Misalnya dijadikan kalian untuk kekayaan dan kemakmuran. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kamu kita ni kata sekalian, sebab lagi nak kalau baca ni nak cerita minyak turun, minyak murah pasal apa barang mahal. Saya kata berikut belah habis. Jadi kita mesti siasat. Malam depan kita cerita minyak Allah, minyak turun barang mahal. Itu kata pasal barang minyak mahal, barang mahal. Lah minyak turun barang mahal dah. Lepas tu pakai sedih minyak turun dah. Ada nak tengok lagi film mana tu dah. InsyaAllah kita akan tengok pada bulan hadapan. Di tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mari sama-sama teruskan kita berdoa. Karena kita berdoa, kita sampaikan apa yang telah pun dipesan oleh agama kita untuk kita sebarkan. Karena kita tengok pada hari ini contohnya seperti mana yang digambarkan. Karena contohnya seperti mana hukuman. Dulu kita tengok cikgu tak ada hotel, anak murid di sekolah. Lah tak main pula kalau sekian nak ubah pula satu undang-undang, mak pak tak boleh nak hotel anak. Itu dia. Hak kita dah tengok desa pengalaman kita. Kalau kita kata kawan-kawan kita dulu, hak mak dia kebanyakan mak masuklah anak. Kan? Kebanyakan mak masuklah anak. Orang bercerita kata ni makcik anak makcik curi telur ayam. Hei, mana ada? Anak saya tak bisa curi apa? Perang. Nah, banyak anak yang lagu ni akan gagal. Nah, apa tak lagi tuan-tuan? Kali ni pula undang-undang tak boleh turun rotan. Tak boleh rotan. Rotan dikira dah nak lalu. Nah, pak dia tarik dia tak dengan jumpa di mahkamah. Jumpa di mahkamah. Pak gagal juga cek report apa nama Datuk Seri Rohani. Ini kata saya. Kita patah balik tengok agama. Nabi Muhammad muru
auladakum bis-shalah li sinin wadribuhum li 10 sinin. Berilah galakan kepada anak kamu menunaikan sembahyang. Suruh sembahyang. Bagi galakan ketika mereka berumur 7 tahun. Upah tuan keluar 5 upah sembahyang. Kalau sini panggil apa? Tok kawan. Betul kan? Anak tuan bagi RM1. Cucu pun kepak main kawan RM1. Kawan spare. Nah, bayar. Posa sampai habis, tuan raya ni tuan bagi RM2. Tuan panggil galak. Nah. Okey, tujuh tu. Naik 10 tahun Nabi kata wadribuh. Pukullah mereka itu. Anak kita darjah 4 tak mau sembahyang. Nah, tak mau sembahyang, pak dia kata tak mau sembahyang, ni dia. Nah. Pak pukul. Kenapa tak mau sembahyang? Hak ni bukan arahan Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Ni Nabi Habak lagu tu. Tak mau sembahyang, pukul. Hak ni tuan-tuan. Bukan nak kata pak pukul, mahkamah. Bukan nak kata dulu. Anak kata pak nak pukul cek, pak pukul, pak dulu. Pak tak sembahyang. Ini jadi sokong. Dan mak nak bagi anak baru tak main pasti. Alhamdulillah. Ya mak tu keslah ini. Tak apa, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Nah, saya biasa tengok satu ketika kedai gunting di Pekan Nanti. Seorang perempuan mak ni dia tak pakai tudung. Anak ni dia ambil tudung kamar. Jadi anak ni dia pakai tudung. Mudah-mudahan kan dalam 4-5 tahun tu pakai. Mak dia ni saya tak pagi dia tengok kat mata panggil. Dia letak tudung kat anak tu. Dia letak tarik tudung kat anak ni balik-balik solat sampai. Tu dia. Tak tahu ada dua kemungkinan. Yang pertama mungkin dia tak kenal suatu tudung. Yang kedua dia pasal paham pelik kuah. Pelik kuah aku tak pakai, nak pakai no. Jadi teruskan kita haraplah. Dan mudah-mudahan yang terbaik. Dan akhir sekali teruskan. Kita baca soal ini UMNO dengan Pak. Ada penganalisa, duk kira bergabung saja. Baik, isu tolong orang di Kelantan juga dicadangkan, disyaratkan supaya wujud kerajaan campuran. Di sini saya tuan-tuan saya tahu tak wakili mana-mana pihak. Bagi saya secara pribadi, kita tidak setuju 100%, tidak setuju 100% sebarang bentuk kerjasama ataupun kerajaan campuran selagi mereka tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sandaran ataupun sebagai dasar perjuangannya. Tuan setuju tak? Tuan setuju tak? Saya pribadi tertutup. Nah, ada alasan apa? Hari ini baca sahabat kita tengok, saya bagi tadi dah tengok sini. Nah, dok kira demi kepentingan Melayu kena kembali kita Melayu ke? Dah, salah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah abada. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, dengan agama Allah, wa la tafarraqu. Tiba-tiba kita teruskan Melayu nak habis lah. Tadi baru fitnah teruskan. Nama betul lah. Harus buat pada saya ingat fitnah. Contohnya di Pulau Pinang. Bukan saya nak bela kau. Saya ingin kata bela. Bukan nak bela. Kita cakap hal betul. Nah, saya di Pulau Pinang, tuan-tuan, kira-kira dah pun daripada tahun 95 balik-balik mengaji Rasul ini. Dan 95 itu duduk di Pulau Pinang
sampai ke hari ini. Anak di berdasarkan perbezaan kita dapat tengok di bawah pemerintahan UMNO Barisan Nasional Kerajaan Brunei dengan bawah Pakatan Rakyat. Disebut tentang anak SB biasalah berjaya. Jadi terus contoh saya bawa masjid saya disebut selalu. Masjid tadi di Pulau Pinang, alhamdulillah macam masjid tuan-tuan di Masjid Lama Tenteng. Kebetulan kuliah itu. Alhamdulillah. Yang kedua teruskan kita dengar tidak boleh diazankan. Azan tak boleh berkumandang masjid di Pulau Pinang. Ya. Ada bunyi ada mesej itu semua tentang fitnah belakang. Kemarin pun ada sahabat mana tak tahu, saya pun tak tahu nama dia angkat mesej kat saya, tunjuk betul kata betul. Ini teruskan tak. Saya selaku kita kata menjaga masjid juga lah anak di Penang ini dan baik negeri ataupun peringkat Korea tidak pernah ada satu arahan. Nah, tidak pernah ada satu arahan supaya masjid diperlahankan launan azan. Tak ada tuan-tuan. Pembohong fitnah semata-mata. Kalau di kota, tuan-tuan pergi dekat kota pun masjid banyak. Masuk waktu sopa tak ada apa pun sebenarnya. Tak ada apa. Ada satu. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, ada orang tanya juga. Ada orang tanya selain daripada masjid tak boleh azan, perarakan Maulid Rasul tak boleh, dilarang. Yang larang pula Cina DAP yang larang. Jadi tuan-tuan sekalian, saya selaku Ladini Kira bahagian dakwah di Yayasan Islam Pulau Pinang. Yayasan Islam itu kira saya seorang bahagian dakwah. Di teruskan kita tidak pernah kita bermesyuarat pun kita tak biasa pakai teruskan kenyataan ataupun pendapat-pendapat orang bukan Islam. Yang kita ada syura